Sembah seorang sahabat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, apa jua suatu seksa di dalam kuburnya?" Yang mana yang kita sudah lepas, bahawasanya seksa orang yang meninggalkan sembahyang ini ada 15 seksa. Yang mana 15 seksa di atas dunia Allah Subhanahu Wa Taala seksa orang yang meninggalkan sembahyang ni 6 seksa. Dan yang kedua, apabila ketika nak mati, Allah Subhanahu Wa Taala seksa orang akan sembahyang dengan 3 seksa. 3 seksa apabila seseorang itu yang meninggalkan sembahyang duduk di dalam kubur. Apabila di dalam kubur, kena juga bagi dia seksa. Jadi sahabat Nabi SAW tanya, "Ya Rasulullah, apakah benda, gapakah seksa di dalam kubur ya Rasulullah?" Lalu Nabi SAW kata, yang pertama, orang yang tinggal sembahyang ni disempitkan Allah Ta'ala, yakni disempitkan oleh Allah Ta'ala akan kuburnya. Allah Ta'ala sepit kubur dia. Itu salah satu seksa. Orang yang tak sembahyang, Allah Ta'ala persepitkan kubur dia. Kerana di dalam kubur ada azab. Ada azab dan ada nikmat. Adapun setengah daripada orang yang kena azab, yang kena seksa di dalam kubur, orang yang tak sembahyang. Jadi orang yang tak sembahyang ni, salah satunya kata Nabi, apabila dia masuk di dalam kubur, Allah Ta'ala persepitkan kubur dia. Bukan Allah Ta'ala peluah dak kubur, Allah Ta'ala sepit. Kerana kita ni akan pergi belakang sana. Kita tak akan lepas melainkan dengan mati. Lalu apabila mati, golik orang tanam. Tanam mana? Tak tanam dalam rumah, dia tanam di kubur. Jadi kubur tu masing-masing ada kubur masing-masing. Lalu apabila seseorang itu masuk di dalam kubur, dia akan menempuhi alam kubur, alam barzakh. Yang mana pada alam barzakh setengah daripadanya ada seksa. Jadi orang yang tak sembahyang, dia tak akan lepas daripada seksa kubur, dan dia ni disempitkan di dalam kubur dia. Walaupun seseorang malaikat Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan dia, insya-Allah dia akan lepas daripada kesempitan kubur. Kalau Allah Taala tak selamat, dia akan disempitkan di dalam kubur. Akan dilemahlah seseorang apabila duduk di dalam kubur, dipersepitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena percaya bahawasanya di dalam kubur ada azab, ada seksa dan ada nikmat di dalam kubur. Jadi sekiranya kalau manusia ni dia tahu nikmat di dalam kubur atau dia tahu azab di dalam kubur, tapi alangkah kita tak tahu boleh. Kita tak pernah dengar orang yang diseksa di dalam kubur. Kita tidak pernah dengar dengan telinga kita. Tapi seksa kubur ada. Sebab itulah, lau anna bani Adam, sekiranya kalau anak Adam alimu azab al-qabri, dia tahu azab-azab kubur. Sekiranya kalau anak Adam dia tahu macam manakah azab di dalam kubur, ma nafa'ahum al-aishu fid dunya, dia tidak akan buat dia seseorang itu nascaya tiada memberi manfaat akan mereka itu kehidupan di dalam dunia. Sekiranya kalau anak Adam ni dia tahu lagu mana seksa di dalam kubur, nascaya kita hidup pun duduk bersibuk-sibuk dengan berzikir, tidak buat kerja dunia dah. Tetapi kita tak tahu setara mana seksa kubur, berat ke tak berat ke tak tahu. Kalau kita tahu, nascaya kita bersibuk-sibuk buat benda yang akan datang, yang kita nak pergi di sana. Lalu apabila kita tahu seksa kubur, fata'awwadhu billahil karim min adzabil qabri al-wakhim. Kalau kita tahu bahawasanya azab kubur itu ada, maka kita berlindunglah, kata Rasulullah, berlindunglah olehmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada azab kubur yang bersangatan. Azab kubur sangat kuat, sangat dahsyat. Kalau seseorang itu tahu, nascaya dia tidak agapo, tak ada gapo dah manfaat dia nak buat atas dunia ni, malaikat ingat mati je. Malaikat duduk berzikir je. Tak akan dia ni, dia tidak akan buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi alangkah seseorang dia tak tahu lagu manakah keadaan seseorang itu di dalam kubur, keadaan kita di dalam kubur pun kita tak akan tahu. Kalau tahu, tak ambil, tidak gembira kita hidup, itu salah satunya. Kalau kita tahu lagu mana azab di dalam kubur, kita hidup pun tak gembira. Ada mikir lagu mana kita nak menempuhi azab di dalam kubur. Sebab itulah apabila orang yang mukmin dia ditanam, dikebumikan, maka kubur dia akan menjadi taman daripada taman-taman syurga. Adapun kalau orang yang bukan mukmin, orang yang tidak beriman, maka kubur dia akan menjadi gelap, menjadi sempit di dalam kubur. Yang mana kata Nabi SAW, apabila orang yang beriman, al-mu'minu fi qabrihi rawdatun khadra. Orang yang beriman di dalam kubur adalah satu, dia ni seseolah berada di satu taman, berada di satu kebun khadra, kebun yang kehijauan. Lagu mana kalau kita pergi kebun kita hijau, comel. Tengok bunga depan rumah, tengok bunga, comel. Jadi bagi orang yang mukmin ni, kubur dia kata Nabi, Allah Ta'ala jadikan satu taman. Taman mana? Taman yang kehijauan. Wa yuwassi'u lahu qabruhu 70 zira'an. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala perluaskan bagi dia kubur dia tu 70 zira'an, 70 zira'. Luah 70 hasta. Luah. Apabila orang yang beriman dia meninggal dunia, Allah Ta'ala perluaskan kubur dia. Bukan Allah Ta'ala persepit kubur dia, Allah Ta'ala perluas kubur dia. Allah Ta'ala perluas. Di dalam hadis dia kata 70 zira'an, 70 zira', 70 hasta. Balik ukur setara mana, sepanjang apa dipanjang mana, 70 hasta. Itu kubur orang yang beriman, al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dan juga kubur dia Allah Ta'ala percerahkan. Allah Ta'ala beri cahaya di dalam kubur dia. Wa yudhi'u hatta yakuna kal qamari lailatal badri. Kubur orang yang beriman ni Allah Ta'ala cerah. Yudhi', Allah Ta'ala beri cerah. Dalam kubur tak ada wiring, tak ada dah. Ada ekong pun tak ada dah. Kita duduk dalam seorang ni ada ekong, ada lampu. Ada lampu, ada gapo. Tenang kita duduk. Ada. Kalau tak ada api, rasa setengah hari pun stres sombak dah. Hok paling stres kali nak ngecah telefon tak ada. Tak ada. Ada tanah merah sehari dua mari dulu. Pukul 11 pagi sampai pukul 11 malam tak ada api. Setengah-setengah ada mikir nak cah telefon tak ada. Dia tak ada notis kabar-kabar api mampu. Dia mati api. Tu sementara yang tu stres dah. Mikir aduh panahnya nak tidur guano malam ni. Lagu mana di dalam kubur? Tu mentah ya. Setengah-setengah kita ni di Malaysia ni alhamdulillah dah ada api. Payah nak boleh kau mampu api ni. Kalau mampu api tu jaga-jaga serah sedap juga. Kalau kita tempat negara-negara ni, setengah negara kadang-kadang tak ada api tu biasa. Tiap-tiap hari tu biasa mampu semua. Itu atas dunia. Lagu mana di hari akhirat? Lagu mana di dalam kubur? Tidak ada dah lampu, tidak ada dah hekong, tak ada dah kipas, tak ada dah apa. Hanya ada amalan kita. Jadi orang yang beriman ni kata Nabi, dia ni diperluas kubur dia dan dicerahkan kubur dia seperti mana malam bulan purnama. Lagu mana malam bulan purnama? Cerah. Tu kubur orang yang beriman. Cerah. Kalau kubur orang yang tidak beriman gelap. Allah Ta'ala perluas kubur dia. Jadi cerah setara mana, cerah kau terang, kau malak kau, itu qadar amalan masing-masing. Tak ada amalan tu, tak pakai gelap gelap. Kalau ada amalan tapi bobo malak. Kalau malak ni kita nak jalan pun tak sedap. Pernah putih mata, senuk putih mata kalau dia lapu malak. Kita nak lapu terang sedap. Lebih-lebih lagi kita ni orang berumur, kalau malak tak sih. Nak terang sedap. Nak ngaji Quran mudah, nak tengok kitab mudah, nak baca buku mudah. Kalau malak, berasa nak tidur semua. Berasa nak tidur semua. Jadi di dalam kubur, orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang bertakwa, Allah Ta'ala akan terangkan kubur dia. Dan Allah Ta'ala akan perluaskan kubur dia. Allah Ta'ala perluas. Jadi kata setengah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala perluas kubur dia seperti mana yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dia ni Allah Ta'ala perluas 70 hasta kali 70 hasta. Berapa? 70 hasta dah. 70 kali 70 dah 4,000 lebih juga.
Ada. Kalau 70 hasta kali 70, 4,900 ke berapa? Luah dia. Ada luah kubur. 70 dah. Tapi tak 70 kali 70 pula. Ada 70 darah 70 pula. Kira. Bagi kubur-kubur orang yang beriman. Kubur orang yang beriman ni luah. Ada luah. Bukan sepit dah. Satu ketika ada beberapa riwayat, satu ketika seorang bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertanya, boleh tak sudi ke mu beritahu kepada aku tentang apa yang akan berlaku pada kubur kami? Ada seorang tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, boleh tak memberitahu kepada kami kubur ni setara mana luas dia? Lalu Siti Aisyah menjawab, kubur ni Allah Subhanahu wa taala perluas 40 hasta. Jadi luah kau sepit kau setara mana, itu kadar amalan masing-masing. Kalau amalan dia sepit, amalan dia sikit, sepit. Kalau amalan dia tu banyak, luas. Lalu sebab itulah dikisahkan kubur ni kadar amalan masing-masing. Kubur ni kadar amalan masing-masing. Lagu mana? Satu ketika seorang penggali kubur. Seorang penggali kubur di Mesir lah. Seorang penggali kubur di Mesir. Dia ni kerja area gali kubur. Disebut di dalam kitab, di kawasan Mesir, di daerah perkampungan Qarafah. Jadi dia ni tukang gali kubur. Apabila dia ni gali kubur, tapi sehari tu banyak orang mati. Orang mati ni banyak, 3 orang. Jadi kalau 3 orang ni 3 lubang kubur dia gali. Pitih lah dia. Kalau kat kita kena 400 lubang, tu murah dah. Gali kubur. Jadi dia hari tu 3 orang mati. Jadi 3 orang mati tu dia muka kerja gali kubur, 3 lubang dia gali. Apabila dia gali tu, siapa kau 3 lubang letih lah dia 3 lubang ni. Selubang pun tak cakap dah kubur. Jadi apabila dia ni lepas daripada gali 3 butir lubang, 3 butir kubur, nera dia letih sana. Nera. Lalu apabila jenera, di dalam tidur dia mimpi. Dia mimpi, dia lihat malaikat. Boleh lihat malaikat. Dia mimpi bahawasanya malaikat turun daripada langit, dan malaikat ni dia berhenti di kubur, tempat yang dia gali 3 butir kubur tu. Lalu malaikat dia gali, dia berhenti pada kubur yang pertama. Dia gali mula-mula kubur yang pertama, lalu malaikat berhenti situ. Malaikat turun, 2 orang malaikat. Lalu salah seorang malaikat itu berkata kepada kawan dia. Dia berkata kepada sahabat dia, moga dia 2 orang. Dia kata, kubur ni, satu kubur ni mu tulis keluasan dia 1 farsah. 1 farsah. Bilangan berapa lebih kurang? Kalau 1 farsah ni dalam 8,5 kilo. 8 kilometer. 8 kilometer, bukan 8 meter, 8 kilometer lebih kurang. Kira balik lah, lebih kurang. Atau kalau kita nak kira batu, dalam 3 batu setengah lebih kurang. Kata malaikat kubur yang pertama ni mu tulis 1 farsah. 1 farsah ni keluasan dia 8,5 kilo lebih kurang. Luah lah. 8,5 kilo. Lalu kemudian malaikat pula dia berhenti pula pada kubur yang kedua. Moga dia 3 lubang kubur. Lalu malaikat pula pergi pula kepada kubur yang kedua. Lalu seorang satu malaikat tu dia berkata kepada saing dia berkata kepada kawan dia, kubur ni mu tulis 1 batu. Kau speak. Keluasan dia mu tulis batu ya, luah dia. Mu tulis batu ya, tak payah lebih-lebih. Lalu kemudian kubur yang ketiga, mu tulis kepada lubang kubur yang ketiga, mu tulis 1 fatrah. Mu tulis 1 fatrah. Kalau 1 fatrah ni kata ulama kurang daripada sejekah. Sejekah. Kurang daripada sejekah, nak kata speed. Awal luah. Yang kedua kau speed. Yang ketiga 1 fatrah. Makna sikit sangat. Sekejap, pendek, kecil kubur. Lalu apabila dia mimpi lagu tu, sedar dia, kejut dia. Kejut letih. Negara dia letih lah. Tak kira mana tak kubur pun negara dia letih.
Negara tu kan, sedar dia, kejut. Dia ingat mimpi, dia mimpi temu dengan malaikat. Lalu apabila dia sedar tu, mari mayat yang pertama. 3 orang mati hari tu. Mari mayat yang pertama. Jadi dia tak kenal siapa. Seorang lelaki, dia tak kenal. Lalu disimpan, ditanam pada kubur yang pertama. Malaikat tunjuk tadi yang pertama. Mana kubur ni, yang letak lelaki ni, tapi penggali kubur dia tak kenal siapa-siapa. Menggodok dalam kain kapel, tak buka muka dah. Tak buka muka, tak kenal siapa-siapa. Lalu simpan, ditanam pada kubur yang pertama. Keluasan dia lebih kurang 1 farsakh, lebar keluasan dia. Kemudian mari pula kubur yang kedua, mari pula jenazah yang kedua. Lalu disimpan pada kubur yang kedua, iaitu pendek, luah juga, tapi 1 batu, luah dekat. Malaikat suruh tulis kubur ni, keluasan dia 1 batu. Lalu mari pula jenazah yang ketiga, seorang perempuan, yang mana perempuan itu disebut di dalam kitab dia ni seorang yang sohu lah, kalau kita kata. Dia ni kalau kita kata tokoh masyarakat, orang yang digemari oleh masyarakat. Tak tahulah gemari dalam artis kau apa dia. Kalau ada situ, orang pakai khumung dia. Wanita perempuan yang comel, yang cantik, apabila ada situ pakai khumung, nak bergambar, nak apa. Kalau kita kata kat dia ni tokoh, orang suka ke dia. Bukan tokoh agama dah. Lalu disimpan pada kubur yang ketiga, yang mana malaikat kata kubur ni mutulihlah, kurang kesempitan dia, kurang daripada, pendek daripada 1 jengkal lagi. Nak katanya kubur ni di sini, kisah yang kita boleh ambil aktibah di sini, qadar amalan masing-masing. Kalau kita gali luas tahu tu lah, apabila disimpan, itulah berlakulah. Luahnya sempitnya qadar amalan masing-masing. Kalau kubur dia tu dia seseorang tu, tuan dia tu orang yang baik, insya-Allah akan diperluaskan kubur dia. Sebab itulah kubur ini adalah tempat yang kita turun, tempat yang permulaan bagi kita daripada negeri hari akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur ni adalah satu awal tempat persinggahan daripada persinggahan-persinggahan di hari akhirat. Jauh lagi nak perginya. Cuma tempat singgah awal sekali kubur. Masuk dalam kubur. Tak habis lagi tu, akan bangkit, akan pergi ke mahsyar dan seterusnya, akan dihisab dan seterusnya. Banyak lagi perjalanan kita. Bukan kata habis sampai kubur kat pakat tak ada gapo dah.